Baik. Nak ulat. Kejahatan ni ada dua keadaan. Ni kena dengar betul-betul. Satunya kejahatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kejahatan kita terhadap diri sendiri dah. Dan kejahatan kita dengan orang lain, iaitu kejahatan kita dengan manusia, ataupun kejahatan kita dengan haiwan, ataupun kejahatan kita dengan alam sekitar. Kejahatan tu. Baik, apa yang dikatakan kejahatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kejahatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kejahatan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama contohnya, kita tidak menunaikan solat 5 waktu. Itu satu kejahatan. Ataupun kita tak berpuasa, itu satu kejahatan. Ataupun kita tidak menunaikan ibadah haji sedangkan kita mampu menunaikan ibadah haji, itu satu kejahatan. Ataupun kita tidak menunaikan zakat sedangkan kita dalam keadaan kita berkewajipan, kita ada duit, ada simpanan lebih untuk menunaikan zakat. Ini dinamakan kejahatan-kejahatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kejahatan itu merupakan kejahatan terhadap jiwa kita sendiri, yang mencemarkan jiwa kita, yang mengotorkan jiwa kita. Jadi cara bertaubat macam mana? Cara bertaubatnya ialah kita qada balik. Kalau kita tinggal solat, kena qada balik solat tu. Tinggal puasa, kena qada balik puasa. Dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan taubat. Kalau dosa tu dengan Tuhan dah. Maksud dosa dengan Tuhan ni, dosa dengan diri kita sendiri lah. Kita tak menunaikan tanggungjawab diri kita sendiri. Kita sembahyang tu, pahala tu bukan untuk Tuhan. Pahala tu untuk kita supaya kita hidup bahagia di hari akhirat. Jadi apabila kita tak buat benda tu, tak adalah pahala tu. Cuma dinisbahkan dosa itu, dosa kita dengan Tuhan, sebab dia tak ada kaitan dengan manusia. Kita tak sembahyang, orang lain tak memberi kesan pada orang lain, tapi memberi kesan kepada kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keduanya, dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ni ialah kita menzalimi orang lain. Ya? Menzalimi orang lain sama ada kecil ataupun besar. Menzalimi ni luas, sama ada kita menzalimi dengan ucapan-ucapan kita, kita menzalimi dengan perbuatan-perbuatan kita. Antaranya ialah dengan mak ayah kita, menyakitkan hati ibu bapa, kan? Menggoriskan perasaan ibu bapa, itu satu dosa besar tu. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau banyak ayat-ayat Al-Quran, apabila Allah menyeru supaya mentauhidkan Allah, Allah letak ayat seterusnya ialah mesti mentaati ibu bapa. Dan dosa dengan apabila kita menyakiti hati keluarga, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, sepupu apa. Jadi kata-kata kita itu kadang-kadang boleh menyakitkan hati orang lain. Itu satu dosa. Ataupun kita menzalimi orang lain. Kalau kita pergi sekolah, kita pergi tempat-tempat kerja, dengan perbuatan kita, dengan gurauan kita yang lebih-lebih, kita tapak, kita sepak kalau di sekolah tu, tumbuk apa, itu satu dosa. Ataupun kita ambil hak orang lain, dosa juga ni. Kita ambil curi ke, kita tipu ke. Jadi benda-benda ni ialah dosa dengan manusia, yang cara taubatnya ialah mengembalikan balik. Kalau kita berdosa dengan ibu bapa, kena minta maaf dengan mak ayah kita lah. Kalau kita berdosa dengan adik-beradik, kena minta maaf dengan adik-beradik. Dan kalau kita berdosa dengan kawan-kawan kita, kena minta maaf dengan kawan kita. Itu kalau ucapan. Kalau material contohnya, kita ambil benda dia, kena hantar balik. Kita pernah tipu dia, kena bagi balik. Jadi selama mana kita tak minta maaf, selama mana kita tak bagi balik benda-benda kita ambil, taubat kita tak sempurna lah. Taubat nasuhah kita tak akan sempurna andai kata dosa itu berkaitan dengan manusia dan kita tidak selesaikan dengan manusia. Sebab tu kena jaga tu. Kita nak makan kena tanya tu. Kalau kat halal tak halal benda ni, kena jaga. Contohnya pelajar lah. Ni paling banyak contohnya. Dah duduk asrama, main duduk asrama contoh. Kawan beli, dia letak dah kacang, semakuk kacang, goreng lah contoh dah. Kita senang masuk dari rumah ambil kerok makan dah. Kita tak tahu dia reda tak reda. Boleh. Itu satu mana masuk dalam mulut kita tu benda haram dah tu. Kalau kita tak yakin dia bagi, tak yakin dia bagi, kita duduk kerok makan, setiap biji kacang itu akan jadi darah daging kita dan benda tu akan haram. Kena jaga tu. Ni di asrama apa, jadi kalau nak makan, kena tengok biarlah orang kata orang tawa, orang pelawar kita sungguh-sungguh. Ada juga pelawar tak sungguh-sungguh. Dia beli benda sikit dah, tapi nak jaga muka tu pun kita kena cerdik juga baca tu. Dia pelawar kita supaya nak jaga muka kita. Sedangkan makan itu sikit. Ni dia cerita asrama lah ni. Kalau kita makan dia jadi lapar. Jadi kita sepatutnya tak ambil lah. Maknanya kalau kita makan di situ seolah-olah kita makan halal-halal, tapi tak berapa ikhlas tu. Kita kena baca air muka orang. Sama ada makanan tu mencukupi untuk dia bagi kepada kita ataupun sekadar je tawar untuk jaga air muka kita. Jadi benda gini ni
Kalau kita tengok dalam Al-Quran ada, Abah nak bagi contoh. So, dalam Al-Quran ni ayat-ayat sebelum ni ada cerita binatang yang kita latih untuk berburu hanyalah anjing. Sebab apa? Kalau kita latih binatang-binatang lain tak berapa boleh. Siapa boleh jawab? Contoh okey, kata abang sebab dia ikhlas. Baik, kalau kita latih elang ke, latih kucing ke pergi memburu, apabila kucing tu gigit binatang tu buat balik, bangkai kita tak boleh makan. Tapi kalau anjing yang kita lepas dia dengan bismillahirrahmanirrahim yang dilatih, dia pergi memburu, dia balik beruang dalam keadaan mati pun kita boleh makan. Sebab apa? Salah satu ilat, salah satu sebab yang diceritakan oleh para ulama-ulama yang yang meneliti perkara ni, dia kata anjing ni seekor haiwan yang sangat ikhlas. Maknanya dia balik beruang tu benar-benar dia ingin memberi kepada tuan dia. Tapi kalau binatang lain, dia mengembalikan beruang itu kerana takut kepada tuan dia. Jadi di situ ada konsep ikhlas tidak ikhlas. Kalau kucing hantar balik beruang tu, kita latih dia tu dengan sebab dia takut kita. Tapi anjing ni, dia tangkap binatang, dia hantar kepada kita, sama ada dia lapar ke dia kenyang ke, itu hak tuan dia. Dia sangat ikhlas. Jadi elak, itulah sebabnya kita boleh menggunakan anjing untuk berburu dan untuk mendapatkan binatang-binatang beruang. Abah bukan nak cerita masalah anjing ni, nak cerita di sini dalam konteks ikhlas sampai ke tahap tu. Jadi kita dengan kawan-kawan di asrama pun begitulah. Maksudnya tadi, pelawar secara ikhlas dan pelawar secara nak jaga muka, itu kita kena baca. Sebab apa? Sebab makanan itu akan memberi kesan kepada pembangunan rohani kita. Boleh faham tak? Tu dalam konsep ikhlasnya begitu. Maksudnya di sini kita tak boleh makan sebarangan makanan orang lain. Sebab apa? Sebab itu merupakan kezaliman terhadap orang lain. Setakat tu, kan? Baiklah, kita baliklah tadi. Dosa tak ada banyak, dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dengan manusia. Taubat kita tak akan nasuha, tak akan baik sehingga kita selesaikan urusan kita dengan manusia. Sebab tu Allah atas dasar itulah kita ni kena jagalah dengan orang ni percakapan, kena berpada-pada lah. Kadang-kadang ucapan kita itu mengguriskan hati orang, kita tak tahu. Tapi kadang-kadang perbuatan kita orang tak boleh menyebabkan kezaliman atas orang lain, kita tak tahu. Cuma di sini kita kena jagalah supaya kita mati kelak kita tak membawa satu beban kezaliman kita terhadap orang lain. Sebab apa? Sebab di akhirat kelak apabila katakanlah kita pernah menzalimi orang lain, kita mati, dia mati, sampai daripada masa kita kena bayar tu. Kena bayar. Kena bayar balik apabila Allah Ta'ala kumpul balik, putuskan hukuman balik. Sebab kita ni banyak dengan orang tu, dia akan pergi. Setiap kita ada kes dengan orang, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itulah. Mana kalau kita pernah menzalimi orang lain, nak bayar dengan apa masa tu? Boleh tak minta maaf di hari akhirat kelak? Hari akhirat kelak, peluang nak minta maaf itu sangat tipis sebab masing-masing perlukan pahala. Masing-masing perlukan pahala untuk bebaskan diri daripada neraka dan untuk masuk surga perlukan pahala. Maka inilah makna di hari akhirat, kalau kita bawa pahala banyak, kalau kita banyak menzalimi orang lain sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana kezaliman kita terhadap orang lain, kita bayar. Dengan A kita zalimi dia, kita bayar. Jumpa B pula kita pernah buat dosa dengan dia, kita bayar. Jumpa C pula bayar, akhir-akhir habis pahala. Dan katakanlah berlaku habis pahala, bayar pun tak selesai juga, ramai. Beratus-ratus kita balas dengan manusia di atas dunia. Gaduh dengan orang ni, yang banyaknya puncanya daripada kita. Sentiasa menyakiti orang sekitar kita, habis pahala, maka kita terpaksa ambil dosa mereka, kita pikul. Menyebabkan orang yang dizalimi, lepas kita yang pahala banyak pergi ke akhirat tak selamat. Ini suatu yang pasti. Sebab itulah dalam setengah-setengah riwayat ada menceritakan ada orang yang segolongan manusia yang sampai ke hari akhirat dengan pahala yang banyak tapi dia bankrupt. Sebab bayar tadi. Benda ni benda pasti. Sebab itulah Abah nak peringatkan diri Abah dan anak-anak Abah dan anak-anak saudara, sepupu semua, adik-beradik semua kena jagalah. Hari ni kita banyak duk mesej duk sebar berita. Kadang-kadang berita-berita dalam grup tu menyakiti satu pihak, kita share juga. Jadi apabila kita share, kita bersyubhat menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan maruah orang lain.
Jadi secara tak langsungnya kita akan berdosa dengan orang yang terima fitnah tu. Orang yang menghadapi fitnah tu, kita ada sah berdosa terhadap dia. Jadi di sini abang nak beri peringatan, nak share, nak apa berita-berita yang boleh menjatuhkan maruah seseorang, kena hati-hati. Sama ada orang politik ke, ketua ke, pemimpin ke, siapa-siapa ke, kita nak share kena hati-hati, tengok betul tak betul. Dan laku sebaiknya kalau tak ada apa-apa tak payahlah. Kita tak payah menyibuk urusan orang lain. Sebab apa? Sebab di hari akhirat kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan menyibuk orang. Jangan menyibuk, jangan ganggu. Walaupun kawan rapat pun. Kenapa berita-berita itu berita itu mengganggu maruah dia, menjatuhkan maruah dia, kita tak payah menyibuk. Sebab apa? Sebab kalau kita lepas di dunia pun, ingat di hari akhirat akan diperkirakan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak ni? Boleh Baik, satu lagi dosa dengan haiwan. Ini pun sama juga Dosa dengan haiwan ni banyaklah. Kadang-kadang kita ganggu haiwan. Contoh haiwan ni sama ada dia serangga ke, dia binatang besar ke, binatang kecil ke, kalau tak ada sebab kita tak boleh ganggu dia. Contohnya semut di pokok kayu, kita pergi di taman ke, kita nampak semut, kita tekan, bunuh. Tak boleh tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia pun nak hidup juga. Dia satu makhluk Tuhan yang perlukan hidup, yang perlu meneruskan generasi dia. Yang kita bunuh dia tanpa sebab tak boleh. Begitulah binatang-binatang lain. Kita melakukan sesuatu, menghapuskan dia tanpa sebab tak boleh. Kecuali atas rumah kita, untuk keselamatan kita, macam lepas semua atas rumah tu, tak apalah. Itu hak kita lah, sebab kita nak hidup dalam rumah. Cuma di sini kalau kita pergi di luar pada rumah yang tak perlu kita membunuh makhluk Tuhan, kita tak boleh. Itu salah satu contoh. Dan termasuklah makhluk-makhluk lain lah. Yang kita pera ke apa ke, apabila kita pera dia, kena jaga makanan dia apa-apa. Ayam, itik, lembu, kerbau tu, apa-apalah terhadap haiwan, kena layan keperluan dia. Apabila dia di bawah tanggungjawab kita kena pelihara. Jadi hari ni kita tengok macam-macam. Ada orang suka kucing, ada orang suka tu. Jadi kena jaga. Jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia seksa. Kena jagalah. Sebagaimana dia perlukan kehidupan, sebagaimana kita pun kena jagalah. Keperluan dia tu, supaya dia boleh hidup dengan senang. Okey. Baik. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan taubat itu mudah-mudahan Tuhan kamu yukaffir, menghapuskan ankum daripada kamu sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kamu, wa yudkhilakum. Barulah Tuhan cerita, wa yudkhilakum, dan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam syurga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di dalamnya. Jadi inilah apabila kita terhapus daripada segala kejahatan, akhirnya kata akibat baiknya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, supaya Tuhan boleh memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Jadi kesimpulan di sini, sebab syurga ni satu tempat yang baik, satu tempat himpunan orang yang baik. Manusia yang berdosa tak boleh masuk syurga, kecuali dia mendapat jaminan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Orang jahat tak boleh masuk syurga. Bimbang dia masuk dengan dosa dia, takut banyak cerita lah. Jadi tempat orang baik ni kena orang baik. Sama kita dalam taman lah. Yang duduk taman, kalau baik tu kena orang baik. Kalau masuk orang jahat, sebagai dua, huru-hara juga taman tu kan. Jadi di syurga pun, jadi kalau mendapat jaminan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah boleh masuk syurga. Sebab tu Tuhan kata, an yukaffir ankum sayyi'atikum, supaya Tuhan mengampunkan kamu dari akan kejahatan kamu, wa yudkhilakum, dan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah Ta'ala tidak menghinakan Nabi walladzina amanu ma'ah, dan mereka-mereka yang beriman bersamanya. Cuba tengok tu. Yauma la yukhzillah. Pada hari itu Allah Ta'ala tidak menghina lagi an-nabiyyu, nabi, walladzina amanu ma'ah, para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi kalau di syurga Tuhan kata Tuhan tidak menghinakan Nabi, apakah Nabi terhina di dunia ini?
Dia begini, di dunia hari ni kadang-kadang bukan Tuhan menghinakan Nabi, sebab kalau kita tengok ini seolah-olah Nabi terhina di dunia. Bukan begitu. Di dunia hari ini, Nabi-Nabi dan Rasul kadang-kadang tidak dihormati oleh manusia. Manusia mengingkari Rasul. Manusia mengingkari Nabi. Faham tak? Manusia mengingkari orang-orang yang beriman bersama Nabi. Manusia mengingkari orang-orang yang beriman bersama Rasul. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah. Yang jadi pengikut Nabi Nuh orang yang lemah. Jadi orang kuat tu duk lawan Nabi Nuh, duk hina Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab pengikutnya sikit, terdiri pada golongan lemah. Ini dunia, tapi hari akhirat kelak bukan begitu dah. Sebab orang yang kuat, orang yang engkar akan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan pergi ke neraka. Dan Nabi dengan orang yang beriman tak kira lah orang lemah. Kau apakah? Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada mereka. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah mengangkatlah, tidak mengangkat kedudukan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Hari ini inilah bendanya anak kita. Kadang-kadang masyarakat kita label orang yang beribadah kepada Allah dengan macam-macam gelaran, lebah malam lah, apalah. Itu sebenarnya satu bentuk penghinaan secara tak langsung. Orang banyak beribadah, orang banyak pergi masjid, orang banyak buat amal apa, masyarakat label mereka sebagai lebay malam. Itu unsur-unsur itu. Maknanya nak merendahkan golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam gelaran yang diberi kepada orang-orang yang beriman. Tak pandailah, koloklah, apalah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada mereka sebab mereka beriman. Kalau atas dunia ini hebat-hebatnya orang yang tak berapa cara kepada agama. Orang yang kuat ikut agama apa kadang-kadang dilabelkan dengan bermacam-macam gelaran yang nak menunjukkan betapa rendahnya mereka. Tapi itu di dunia lah. Kalau pergi di hari akhirat kelak, golongan ini pula lah yang akan dimuliakan. Baik.